Screen test one, take one. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ini tajuk yang saya nak bawa ni agak berat sikit lah, berkenaan tentang situasi yang berlaku dalam negara kita. Dan tuan-tuan tahu tak, sebenarnya bulan 8 ni ada satu peristiwa yang cukup besar yang mungkin kita tak perasan selain daripada tarikh kemerdekaan negara. Apa dia tuan-tuan? Penamatan Ordinan Darurat yang telah diperkenankan Yang di-Pertuan Agong pada sekitar awal tahun 2021. Okey? So tuan-tuan tahu tak yang kita ni sekarang ni berada dalam tempoh darurat. Okey, baik. Cumanya saya nak ambil peluang dalam perkongsian video kali ini nak bertanya pendapat kawan-kawan lah dekat luar sana. Adakah anda rasa darurat ini perlu diteruskan atau sebaliknya? Okey, ini hanya sekadar lontaran dan juga pandangan yang saya nak tahulah daripada tuan-tuan. Sebab mengikut pandangan saya, darurat yang telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong sekitar awal tahun 2021 ni adalah satu keputusan dan juga satu wisdom yang cukup kuat daripada Yang di-Pertuan Agong untuk memastikan kita ni berada dalam keadaan yang terkawal. Betul, kita nampak sekarang ni jumlah jangkitan kita agak besar, namun saya menjangkakanlah kalaulah ini pandangan saya dan mungkin tuan-tuan boleh bersetuju ataupun tidaklah. Kalaulah ordinan darurat tidak dibuat pada sekitar awal tahun ini, apa kemungkinan yang akan berlaku kalau ianya tidak dibuat? Okey, so kat sinilah saya nak memberi penghargaan yang cukup tinggi sebagai rakyat biasa terhadap keputusan dan juga kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dalam memastikan ordinan ini dapat dilaksanakan. Yang pertama, definitely dengan adanya ordinan darurat ini, kerajaan dan juga seluruh jentera kerajaan, kaki tangan awam mampu menggunakan semaksimumnya fasiliti dan kemudahan yang ada dalam negara untuk memberi fokus terhadap perlawanan kita antara kita dan juga COVID-19. Oh, macam perlawanan bola siut. Okey. Kita dapat menggunakan kekuatan tentera semaksimumnya. Kita mampu memberi kerjasama terhadap fasiliti-fasiliti swasta untuk mengambileng tenaga. Kita dapat kawal benda ni lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya ordinan darurat ni dapat, yelah tuan-tuan mungkin tak bersetuju, tapi inilah hakikatnya, dapat menenangkan sedikit pertembungan politik yang berlaku dalam negara kita. Sejak daripada pertukaran kerajaan pada sekitar awal tahun lepas, sehinggalah pada hari ini kita ni sentiasa disibukkan dengan isu politik dan pertembungan parti-parti ini. Ordinan darurat ni sekurang-kurangnya memberi sedikit ketenangan supaya kerajaan boleh bagi fokus untuk melawan COVID ini tanpa memikirkan tentang pertembungan-pertembungan yang berlaku di kalangan parti politik. Walaupun ia masih ada sekarang ni. Sebab apa? Sebab reason yang ketiga. Kalaulah tak ada ordinan darurat ni, dan reason ni paling kuat lah saya nampak. Percayalah, kalau tak ada ordinan darurat ni, mungkin kita sedang berhadapan dengan pilihan raya umum. Okey. Sebab yelah, dalam keadaan sekarang ini kita tengok masing-masing tidak mempunyai majoriti, masing-masing sedang cuba membuktikan parti mereka adalah parti yang terbaik untuk mengawal kerajaan, memberi terbaik pada rakyat. Saya nampak itu yang sedang berlaku lah. Tapi dengan adanya ordinan darurat ni, sekurang-kurangnya dapat mengendurkan sedikit tentang situasi ini. Sebab kalaulah pilihan raya berlaku dalam sekitar tahun ini, to be specific, sekitar dalam tempoh awal-awal tahun ni, percayalah kita akan ada masalah yang sangat besar berkenaan tentang jangkitan COVID-19 ini tuan-tuan. Dan yang keempat, saya nampak ordinan darurat ini mampu membantu kita untuk untuk memperoleh bantuan-bantuan kerajaan semaksimumnya. Sebab kalau kita tengoklah, sekitar hampir 400 bilion telah diperuntukkan untuk memberi bantuan kepada rakyat daripada kerajaan untuk membantu orang ramai survive dalam keadaan yang begitu konflik, dan konflik ini berlaku di seluruh dunia. Cumanya saya cakap terang lah, kerajaan sekarang ni mungkin agak tidak bernasib baik berbanding dengan kerajaan-kerajaan dulu, sebab bentuk-bentuk bantuan yang diberikan kepada rakyat ni mampu ditonjolkan sehingga ke bawah, sehingga ke rakyat di bawah. Cuma kali ni kerajaan mungkin tidak mampu buat begitu sebab nak menjaga SOP, nak menjaga kadar jangkitan, dan bantuan-bantuan ini diberi terus secara maya. So jadi sekurang-kurangnya kita tahulah bahawasanya bantuan kerajaan ni sebenarnya memang ada dan cukup besar, yang terbesar yang telah diperuntukkan dalam sejarah negara. So apa kata anda? Adakah darurat ini patut diteruskan atau sebaliknya lah? Jom kita kongsikan dekat komen dekat bawah. Dan mungkin kalaulah ianya dapat perhatian oleh orang ramai, mungkin pihak-pihak berwajib boleh mempertimbangkan tentang keputusan ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?